with you? You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Dan hari ni kamu akan ceritakan satu kisah seram dari subscriber daripada email. Dan disebabkan penulisan dia cantik, so kamu rasa kamu akan bacakan kisah seram ni. Jadi kita akan baca sama-sama lah. Kamu pun tak sempat lagi review cerita ni macam mana. So, apa-apa reaction yang kamu bagi, semua adalah first reaction. Tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, nama email ni memang dirahsiakan lah. Nama dia memang no name. Jadi, kamu tak sure dia lelaki ke perempuan. So, jom kita baca. Hai Kama, hai. Saya teringin nak share satu kisah yang pernah berlaku pada saya sendiri dulu. Tapi, bila nak share, mesti ada kekangan. Bila tak ada kekangan pula, mesti hilang ingatan. Memandangkan hari ini saya teringat dan sedang lapang, saya nak teruskan niat saya untuk share kisah ini bersama Kama dan penonton creepy sekalian. So, cerita dia macam ni guys. Pada waktu saya masih kecil, mungkin di tadika, saya pernah berdepan dengan satu pengalaman pelik yang saya tiba-tiba teringat semula setelah berbelas tahun saya lupa. Dan sekarang, saya 21 tahun. Benda ni pelik tapi benar. Walaupun dah lama, tapi ia tiba-tiba datang semula dalam fikiran saya. Pada mulanya, saya ingatkan ia hanya mainan kepala dalam mereka cerita, memandangkan saya ialah seorang penulis. Oh, my subscriber is a writer. That's why lah kamu rasa macam nak baca cerita ni. Memang ada aura penulis tu tau. So, I'm just gonna read this with you guys. Tapi bila disemak dan ditanyakan ibu saya sahkan yang itu memang pernah berlaku dan pernah saya balik dalam keadaan menangis mengadu tentang kejadian tu. Jadi kejadiannya seperti ini. Saya adalah seorang anak yang nakal dan tak dengar cakap. Saya seorang perempuan. Saya seorang perempuan yang tinggal di Puchong, Selangor. Kami tinggal di sebuah flat 5 tingkat yang terletak di depan kawasan hutan bekas projek yang gagal diteruskan. Sampai sekarang, ia sebuah hutan yang tidaklah tebal mana. Saya sorok nama saya kerana tak mahu ada jiran terdengar jika cerita ini disampaikan oleh Kama dan timbul ketidaksenangan bagi mereka, faham? Dan pendek cerita, di sini memang banyak perkara yang pernah berlaku. Katanya projek itu digagalkan pun sebab ada yang tidak mengizinkan mereka. Semasa pokok ditebang, ada pekerja yang diganggu. Sampaikan kerasukan terjadi kepada jiran saya yang tinggal di rumah paling bawah berdepan dengan hutan tadi. Kita tinggalkan sekejap isu ini. Kita buka cerita saya terlebih dahulu. Wow. Seperti yang saya kata, saya anak yang nakal, ke hulu dan ke hilir berseorangan walau tanpa izin ibu saya. Saya memang buas sampai ibu saya dah malas nak halang. Pada satu masa yang entah pukul berapa tak pasti, yang pasti masih cerah, saya pergi ke deretan kedai yang letaknya di flat bahagian lain. Rumah flat memang banyak di satu tempat. Jika saya huruf B, kedai itu duduknya di huruf F. Jadi saya yang begitu buas berjalan ke sana dan ke sini boleh sesat pada masa itu. Saya nampak kedai Acih di depan saya, tapi saya buntu mana rumah saya, padahal ibu saya setiap pagi berniaga di depan kedai itu. Jadi peliklah bila saya memang selalu keluar rumah, lagikan selalu ulang-alik masa ibu saya berniaga, boleh sesat di kawasan yang begitu familiar buat saya. Entah apa yang saya fikirkan, saya hanya berjalan balik ke rumah mengikut aturan kaki yang diatur satu persatu berbekalkan memori yang samar-samar. Peliknya lagi, sepanjang berjalan tak ada satu orang pun yang menegur. Padahal sayalah antara anak-anak yang paling selalu ditegur makcik-makcik di situ.
Bahkan kawan saya sendiri pun tak tegur bila saya lalu di depan mereka. Yang peliknya, saya tak pula cuba menegur mereka, mungkin kerana sibuk nak balik rumah. Tiba je di sebuah flat, saya mendaki tangga untuk ke tingkat 2 dan itulah aras rumah saya. Yang memeningkan, saya tak tahu mana satu rumah saya. Saya tak ingat apa yang saya nampak waktu tu, tapi yang saya tahu, saya memang tak tahu mana satu rumah saya. Okey, tapi saya yakin flat ini memang flat saya, bukan flat lain. Saya yakin sangat-sangat sebab ada hutan di belakangnya. Tak terus mengalah, saya turun semula dan naik lagi. Kali ni saya kira setiap tangga yang saya daki hingga ke tingkat 2. Takut kalau tadi saya salah naik ke tingkat 1 atau terlebih ke tingkat 3. Tapi sekali lagi saya tak jumpa rumah saya, walaupun kali ni saya betul-betul yakin inilah arasnya dan inilah flatnya. Sebagai seorang budak, saya mula menangis. Saya panggil ibu dengan harapan ibu akan keluar dan cari saya. Saya selalu panggil dari bawah untuk minta duit jajan dan ibu sentiasa dengar. Tapi kali ni hampa. Ibu tak muncul atau menyahut. Saya terus menangis di tangga, ketakutan. Dan lebih ketakutan bila saya tak nampak pun sesiapa naik turun tangga. Padahal flat ni memang hidup betul. Banyak kanak-kanak yang bermain di koridor dan kali ni koridor tu sunyi. Tangga kosong, flat suram dan tiada serinya. Saya menangis dan terus menangis memanggil ibu. Takut sangat. Waktu ni saya sama sekali tak rasa seram, hanya ketakutan bagai kanak-kanak yang sesat. Menangis lagi dan tiba-tiba ada seorang wanita muncul menghampiri saya. Apa yang saya ingat hanyalah satu katanya. Nak balik ya? Saya angguk dalam sedu-sedan. Dia terus pimpin saya naik tangga terakhir sebelum tunding ke kiri bersama pesan. Pergi balik, jangan degil lagi. Dan inilah apa yang menakutkan saya sehingga ke hari ini. Pelik, rumah saya ada di depan mata walaupun sudah 2 kali saya naik turun mencarinya. Pagar rumah saya masih di situ, pintu rumah masih terbuka, basikal saya juga masih di situ. Kasut ibu saya juga masih di situ. Tanpa fikirkan apa-apa atau cuba untuk tengok sekeliling bahkan melihat ke arah wanita tadi, saya terus lari masuk ke dalam rumah dan mengadu pada ibu yang saya telah tersesat. Berbalik kepada seminggu yang lepas, masa saya teringat kisah ni semula, bila ibu sahkan kejadian tu, saya mula seram sejuk. Bila difikirkan semula dengan otak seorang dewasa, saya baru teringat yang peliknya, saya tak sempat pun untuk bagi tahu di mana letaknya rumah saya pada wanita itu. Dia terus pimpin saya dan tunding ke rumah. Oh, betul juga kan? Dia tak bagi tahu pun yang rumah dia kat mana, tapi tiba-tiba perempuan tu tahu je rumah budak tu kat mana. Padahal saya tak pernah pun lihat dia di sini. Bila diingatkan lagi, saya pelik. Macam mana aku boleh sesat? Akulah anak perempuan yang paling buas yang tak reti duduk diam. Habis sampai apartmen orang pun aku ceroboh pondok pengawal dia semata untuk terjun ke dalam kolam mereka. Dan hanya kali ini, aku boleh tak tahu mana jalan baliknya. Dan bila berbincang lebih mendalam, tiba-tiba ibu tanya satu soalan yang tak pernah saya fikirkan sebelum ni. Kau tak cakap terima kasih dekat orang tu? Tak ada. Tak ada kerana saya terus berlari masuk ke dalam rumah. Malahan saya tak pandang belakang walau cuma sekilas untuk melihatnya. Lalu ibu balas, bila kau balik menangis-nangis kata sesat, ibu pun pelik. Macam mana boleh sesat? Punyalah hari-hari tawaf kawasan ni, boleh pula sesat. Sama dengan apa yang saya fikir, dia kata. Lalu ibu sambung, lepas kau mengadu, ibu terus tengok keluar. Ibu tengok punyalah ramai orang tengah main dekat tengah merujuk kepada koridor tu lah kan. Takkanlah tak ada siapa tolong kot sampai kena turun naik 2 kali. Wow, ada orang. Padahal tadi jelas saya nampak yang koridor itu sunyi dan tiada orang sama sekali. Mana datangnya orang? Atau soalan yang lebih tepatnya, mana perginya orang yang ibu nampak itu saat aku sesat tadi? Lepas tu dia tanya, ibu nampak orang yang tolong waktu tu? Dan mak dia jawab, tak adalah pula, semuanya budak-budak je. Pada hari itu, pelbagai rumusan yang kami buat, tapi sudahnya ibu pergi rujuk kepada jiran kami yang suaminya seorang pengamal perubatan Islam. So ibu ceritakan apa yang berlaku, lalu pengamal perubatan itu kata,
Bunian bergurau dengan dia tu agaknya nakal sangat, katanya. Jadi ibu tanya lebih lanjut memandangkan benda ini agak rare untuk didengar di kawasan ini. So Bunian dengan kami memang jauh benar. Tak pernah ada kes seperti ini di kawasan itu. Terang pengamal perubatan itu, Bunian itu jin yang tinggalnya seperti kita. Ada yang duduk di sekitar kita tanpa kita sedar. Itu yang ada kes rumah bujang tapi rumah sentiasa dibersihkan. Pinggan mangkuk sentiasa dicuci atau tengah malam dengar bunyi kenduri padahal semua orang tengah tidur. Boleh jadi juga bunyi orang berketung-ketang dekat dapur memasak tengah malam. Tapi semuanya itu jin Islam yang lebih dikenali sebagai Bunian. Katanya mungkin kerana aku terlalu nakal atau ada tersentuh apa-apa benda kepunyaan mereka, maka aku ditutup mata daripada melihat dunia sebenar dan hanya diperlihatkan dengan benda lain. Atau mungkin juga aku yang disorok. Maksudnya orang tak nampak aku, tapi aku nampak orang. Yang tolong itu pula mungkin jelmaan makhluk sana yang sudah kesian atau memang ingin membantu. Sejak kejadian itu, aku memang aplikasikan nasihat wanita itu dalam kehidupanku. Aku tak lagi keluar bermain sampai maghrib, tak lagi keluar tanpa pengetahuan ibu atau ayah, tak lagi terlalu nakal, bahkan masuk saja aku ke darjah 2, aku memang lebih suka terperap di dalam rumah. Kalau dulu, ibu tak izin keluar, sekarang ibu pula paksa suruh keluar. Pengajarannya, larangan ibu dan bapa wajib dipatuhi. Mereka tak akan halang jika ia baik buat kita. Bila ada sesuatu yang kita lakukan tanpa izin dan restu mereka, percayalah bahawa ada saja kepincangan di depan kelak. Wow, mesti A sastra dia ni. Jika tidak jatuh tersungkur dan cedera, mungkin ikut sama disorok sepertiku. Gitu. Untung saja aku dikembalikan dan dibantu. Jika tidak, mungkin sehingga kini namaku tertampal di media sosial sebagai kanak-kanak yang hilang. So, lanjut ke kisah ringkas kawasan flat ini. Flat ni memang dah lama betul sampai sudah 2 kali tukar cat. Flat ni memang riuh dengan suara budak-budak. Tapi Alkisah di sebalik kisah, flat ini juga punya sejarahnya. Bukanlah sejarah penjajahan Jepun atau British dulu, tapi kisah yang pernah kami hadapi semasa tinggal di sini. So, kisah ini aku kumpul dari banyak sumber mulut ke mulut berserta bukti mereka. Kisah yang pertama. Dulu ada sebuah kedai makan berdekatan, letaknya di depan flat. Nak dijadikan cerita, ada sekumpulan remaja perempuan ni tengah lepak di kedai makan tu sambil tangkap gambar. Klik. So, diorang pun tengah ambil gambar. Snap. Berkeping-keping gambar diambil membelakangi flat kami. Okey, balik saja ke rumah, gambar-gambar tadi dilihat semula untuk di bluetooth ke kawan-kawan yang turut sama ada dalam gambar tadi. Masa ni WhatsApp belum ada. Okey, sebelum gambar dihantar, si empunya telefon yang menangkap tadi mula meneliti satu persatu gambar. Teliti, tiba-tiba terperasan kewujudan satu entiti samar-samar putih bertubuh besar yang berdiri di kawasan parking motor bahagian luar flat dorang. Matanya merah dan tubuhnya besar sama-sama. Daripada nak dihantar ke rakan-rakan saja, terus gambar itu dihantar ke semua rakan walaupun yang tidak terlibat. Bermula dari situ, gambar mula tersebar sehingga dapat di tangan ibuku. Ibu tunjukkan gambar itu. Seram. Dalam remang malam memang jelas terlihat sepasang mata merah di sana. Betul-betul di flat kami. So, itu kisah pertama, guys. Kisah kedua. Masih tentang entiti, tapi ini yang terbaru. Tidaklah baru mana kerana ia berlaku semasa aku bersekolah menengah, tapi kiranya inilah yang paling fresh. Kisahnya hampir sama. Seorang lelaki sedang bermain telefon di luar rumah pada waktu malam, sedang fokus pada telefon. Tiba-tiba matanya menangkap sosok putih tinggi di rumah barisan bawah. Berdiri statik di situ. Gambar ditangkap dan mula tersebar semula. Aku juga berkesempatan untuk melihat gambar itu. Terlihat bagai sosok Pontianak. Memang sama-samar putih, tinggi. Wow, okey, itu seram kalau nampak penampakan. Kisah ketiga. Ini pengalaman aku sendiri. Entiti.
Ya, sekali lagi. Ringkasnya, aku disuruh oleh ibu untuk buang sampah pada waktu petang. Tapi sebab aku ada kerja sekolah nak dibuat, maka aku buang pada waktu maghrib. Baru beberapa minit selepas azan, aku turun bersama sampah dan terus ke tong sampah. Waktu naik semula ke rumah, aku ternampak satu sosok tinggi berdiri di tengah laluan dari kawasan parkir ke tangga. Punyalah takut, aku terus lari. Aku yang ada asma, dia ada asma. Aku yang ada asma terus picit inhaler sebaik saja sampai rumah. Beberapa hari kemudian, aku dapat berita dari makcik bawang area rumah, termasuklah ibu, yang ada orang lain turut nampak apa yang aku nampak. Cuma kawasannya berbeza. Dan beberapa harinya lagi, terjadilah alkisah lelaki tengah main game tadi tu. Oh, faham? Syukurlah dia ada bukti, jadi tak ada siapa boleh kata yang aku mereka cerita. Kisah yang keempat. Di antara kawasan hutan dan kawasan flat, dulu ada sebuah store. Store tu boleh tahan besarnya, memakan sedikit ruang dalam hutan. Sedikit saja. Store itu kepunyaan bapa saudaraku yang pada waktu itu meniaga dan letak semua barangnya dalam store tu. So, satu hari, ibu yang ikut meniaga untuk membantu mereka sekaligus mencari duit sampingan masuk ke dalam store sebelum berangkat ke kedai Aceh untuk mula berniaga lah. Kata ibu, dia nak ambil basikal yang ada dalam tu sebab rumah kami di tingkat 2 dan takut basikal dicuri. Maka situ sajalah tempat yang selamat kerana berkunci. Store memang gelap, tak ada lampu walaupun satu Kalimantan. Tak ada lampu pada floor pun. Cuma barangan-barangan dekat situ memang bersih kerana setiap hari dibasuh memandangkan ia digunakan setiap hari semasa masak. Kata ibu, masa sedang tolak basikal keluar dari store, dia rasa seakan diperhatikan. Dan disebabkan takut, ibu memang tak cuba untuk cari si pemerhati tu. Ibu hanya tunduk pandang basikal dan terus mengundur keluar. Masa nak tutup dan kunci pintu store tu balik, ibu dengan tak sengajanya angkat kepala dan lurus pandang ke arah kerusi yang selalu digunakan bapa saudaraku dan isterinya semasa memasak. Ibu tak menjerit kerana terlalu terkejut, satu jeritan pun tak keluar. Ibu dapat lihat satu sosok yang sedang duduk di atas kerusi yang menghadapnya. Muka dia hitam, rambut serabai dan hodoh. Badan yang tidak bertangan dan tidak berkaki. Pintu dihempas. Takut sebelum ibu capai basikal dan pecut mengayuh. Wow, ayat dia. So, alkisah hutan di belakang tu pula tak banyak yang aku tahu dan faham. Almaklumlah, waktu itu aku masih kecil. Yang aku tahu hanyalah tentang gangguan makhluk halus. Projek dijalankan katanya untuk bina sekolah, tapi setiap pekerja yang terlibat dalam kerja untuk meratakan kawasan hutan itu diganggu sampai ke rumah. Alatan yang digunakan untuk tebang pokok pun berkali-kali rosak. Padahal bila dibawa ke tempat lain, elok pula kejadiannya. Yang menakutkan lagi, ada pokok yang tak boleh tembus pun dengan mesin. Bukan pakai kapak ya, tapi mesin. Tak ada segaris cela pun ada dekat pokok tu. And kejadian kerasukan berulang 2 kali semasa projek itu dijalankan. Dan kedua kalinya orang yang dirasuk ulang perkara yang sama. Jangan ganggu tempat aku. Jangan kotorkan tempat aku. Kerasukan pertama mereka tetap teruskan projek dan kerasukan kedua projek tergendala. Seramnya. Kerana gangguan yang berterusan dan harta benda mereka yang tidak berfungsi di situ, maka projek itu dihentikan. Dan dengar cerita, ada juga mereka cari syarikat lain untuk bangunkan sekolah tu, tapi tak berjaya juga. Rasanya adalah 2 kali projek itu tergendala kerana bertukar syarikat sebelum terus dibatalkan. Rasanya ini saja yang hendak saya ceritakan. Mungkin ada yang lain tapi infonya terlalu sedikit. Maafkan saya kerana ada rojak saya dan aku terlalu terbiasa dengan penggunaan aku dalam penulisan. Sampaikan saya teraku di sini juga. Harap perkongsian saya ada pengajarannya. Lepas tu, dia ada send lagi satu email tau baru-baru ni. Ni salah satu gangguan yang diorang terpaksa hadap lah. Antara gangguan yang dia sempat record tau pukul 3 pagi. Gangguan ni dekat rumah flat tu bunyi orang bertukang. Tapi bunyi orang bertukang daripada tingkat atas.
Sebelum ni dia ada drill rumah pukul 4-5 pagi dan yang sebelumnya ada 3 rumah dengar benda yang sama. Cuma yang peliknya, bunyi tu dengar daripada rumah orang atas kan. Tapi rumah orang atas dia ni, dia turun pergi dekat rumah dia and tanya pasal bunyi tu. Maksudnya diorang pun dengar. Maksudnya bunyi tu bukan diorang yang buat. Bunyi ni macam ada pattern tau. Dia kata setengah jam je dan jarak bunyi dia lama. So nak kata orang, siapa pula yang bertukang pukul 3 pagi dan 5 pagi kan? So korang nak dengar tak bunyi tu? Jom kita buka. Okay. Risaulah aku. Okay, so dia berjaya tangkap rakaman tersebut. Dia just record voice tu kan, sebab terdengar bunyi ketukan. Tapi I would say it's real sebab bunyi tu sebiji macam kat rumah kamar weh. Korang bayangkanlah rumah kamar ni teres, mana ada orang atas. Bunyi tu daripada atas. Bunyi orang bertukang pukul 2-3 pagi. Sejak daripada itulah kamar dah tak, kita orang kat rumah ni macam jarang stay up. Tapi tu dulu lah, sekarang macam kurang dah lah kot. So korang rasa macam mana? Seram betul. Dengan tambahan lagi penulisan dia yang cukup bombastik. Ayat aku pun dah terikut-ikut dah. So thank you sangat-sangat. Nama pun kamu tak bagi nama tadi kan. Thank you sangat-sangat sebab sudi kongsi cerita pengalaman seram ni. And thank you sudi melapangkan masa untuk type ayat penulisan yang sangat cantik. Jadi saya sangat menghargainya. Jadi saya baca je penulisan awak. So thank you so much sebab sudi kongsi cerita ni. And kami rasa itu sahajalah video untuk hari ni. Semoga awak dilindungi Allah daripada gangguan jin dan syaitan. Amin. So kami rasa itu sahajalah video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.